Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi lagi disayangi, sahabat syabab yang jauh di mata namun sentiasa dekat di hati. Berikan aku 1000 orang tua, nescaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Memetik kata-kata Bung Karno yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas itu, maka ingin saya kongsikan tazkirah saya pada hari ini dengan harapan setinggi menara KLCC, iaitu Syabab Merdeka, kemerdekaan terpelihara. Semoga dengan izin Allah, tazkirah saya hari ini dapat menyentuh jiwa-jiwa sahabat syabab semua. Sahabat syabab yang disayangi sekalian, pada tahun ini negara kita telah mencapai kemerdekaan yang ke-65. Namun begitu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kerisauan mula muncul. Sejak negara meniti ke arus kemerdekaan ini, arus pemodenan turut membawa bersama muzik-muzik luar yang mula menjadi halwa telinga rakyat Malaysia. Muzik-muzik luar mula menjadi pengganti kepada muzik Malaysia yang dahulunya syarat dengan nasihat. Lagu-lagu seperti Kopra Tasa dan Raihan yang dahulunya masyhur di Malaysia kini tidak dikenali oleh kita. Bahkan lagu-lagu yang berunsurkan soft porn dan penggunaan bahasa kesat mula diputarkan di corong-corong radio di Malaysia. Di sini saya ingin membawa satu solusi untuk dikongsikan. Saya ingin mengajak sahabat syabab semua untuk menjadi seorang yang berpendirian Islami, walaupun dalam memilih lagu untuk didengari dengan cara membedah lagu. Apabila kita mendengar lagu, mari kita ambil masa dan ruang untuk meneliti liriknya. Jika liriknya bagus untuk jiwa kita, maka lagunya lulus untuk didengari. Namun, jika liriknya merosakkan jiwa kita, maka hindarilah diri daripada mendengar lagu tersebut. Wahai sahabat syabab sekalian, penjajahan kedua yang ingin saya sampaikan ialah penjajahan fashion. Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan suka akan kecantikan. Mengambil kata-kata tersebut, jelas dan nyata bahawa tiada larangan bagi kita sebagai seorang syabab untuk berhias. Namun begitu, berhias yang dimaksudkan daripada sudut pandang Islam bukanlah bertata rias hingga menyerupai wanita, bahkan mengalahkan wanita. Bahkan pertunjukan fashion di Malaysia mula mengetengahkan pakaian-pakaian lelaki untuk diperagakan. Tanya dan syabas diucapkan kepada semua barisan pereka fashion yang mula menempah nama di pesada dunia. Namun begitu, sebagai pembeli dan pengguna, elakkanlah daripada menjadi mangsa fashion. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada setiap kali kamu ke tempat ibadat atau mengerjakan sembahyang. Dan makanlah serta minumlah, dan janganlah kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat ke-31. Maka dapat disimpulkan bahawa bersederhanalah dalam berpakaian dan sentiasa mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh Islam. Pakaian kita mencerminkan diri kita. Berpakailah membawa imej Muslim yang baik. Kita teruskan kepada penjajahan yang ketiga, penjajahan yang secara diam mula menghantui diri kita, iaitu penjajahan makanan. Seperti kita sedia maklum, makanan merupakan satu aspek penting kehidupan. Bahkan sesetengah manusia menjadikan makanan satu bahan untuk melupakan tekanan dalam melayari kehidupan seharian. Hal ini merisaukan kerana seperti semua sedia maklum, lazimnya makanan segera mengandungi kolesterol dan kandungan garam yang tinggi. Sahabat pasti tanya-tanya, bagaimanakah makanan mampu menjajah kita? Mari saya jelaskan. Syabab yang sihat tubuh badannya mampu memberi sumbangan yang banyak kepada negara. Pemakanan yang sihat pula menyumbang kepada kesihatan yang baik. Oleh itu, pengambilan makanan yang sihat amat penting bagi memastikan tenaga muda kita dapat terus dikerahkan untuk melangsungkan kemerdekaan negara. Kita masih boleh ambil makanan segera dengan cara menghadkan pengambilannya 1 atau 2 kali sebulan seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di portal My Health.
Sahabat-sahabat yang saya sayangi kerana Allah sekalian, penjajahan terakhir yang saya ingin sampaikan ialah penjajahan minda. Pada zaman dunia hujung jari ini, kita dapat maklumat dari seantero dunia tanpa sebarang sekatan. Misalnya hasil tulisan di media sosial yang dibincangkan oleh bukan ahlinya dan video-video yang bebas mempamerkan kehidupan songsang. Hasil bacaan dan tontonan yang diperoleh itu pada akhirnya membentuk cara fikir kita. Jika baik bacaannya, baik tontonannya, maka baiklah cara fikir kita. Jika tidak, sebaliknya akan berlaku. Oleh itu, daripada sudut hati yang dalam, saya menyuruh sahabat-sahabat sekalian untuk pilihlah hasil tulisan dan video yang selaras dengan ajaran Islam. Cara fikir yang selari dengan ajaran Islam amat penting, terutama dalam kalangan syabab. Hal ini bagi memastikan kemerdekaan kita akan terpelihara daripada segala bentuk penjajahan minda yang akhirnya dikhawatiri akan merampas keistimewaan Islam sebagai agama rasmi di negara kita ini. Sebagai penghias bicara akhir saya, suka untuk saya terangkan kepada kita semua bahawa kita jangan terlalu selesa dengan kemerdekaan yang kita kecapi selama 65 tahun ini. Ada mata-mata yang tajam mencari ruang untuk menjajah syabab seperti kita. Ada pelan-pelan yang sedang dirangka untuk menjajah negara kita. Kita khawatir andai suatu hari nanti pelan dan ruang ini akan menyebabkan negara kita dijajah oleh orang luar melalui kita sendiri, rakyat Malaysia. Wahai syabab sekalian, ayuh kita bangkit menentang penjajahan-penjajahan ini. Mungkin kita tidak sehebat Sultan Muhammad Al-Fatih yang mengutus bala tenteranya untuk menakluki kota Konstantinopel. Mungkin kita juga tidak mampu untuk mengikut jejak langkah nenek moyang kita yang sanggup bergolok gadai demi negara. Tapi insya-Allah dengan kekuatan yang Allah pinjamkan, kita mampu melindungi diri kita daripada segenap penjajahan supaya kemerdekaan kita akan sentiasa terjaga. Semoga kitalah antara 10 pemuda yang disebutkan oleh Bung Karno dalam ucapannya itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.